Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Fikri Hash Channel. Nama aku Bond dan hari ni selamat datang ke Bond and Games. Gaming Bond. Aku pun tak sure lagi nak bagi nama apa untuk segmen kali ni. Ini adalah hari pertama, episod pertama untuk segmen ni di mana aku akan main game. Game apa? Macam korang tengok dekat title tadi adalah game Legend of Kingdom Rush. Aku terfikir nak buat segmen macam ni sebab hari tu aku beli iPhone. Lepas tu aku dapat 3 bulan free apa? Free Apple Arcade nama dia. Arcade yang kena subscribe kan untuk Apple untuk iOS punya ni lah iOS punya gaming. So RM19.90 rasa sebulan. Tapi aku dapat free 3 bulan. So aku nak try. Dan masa aku nak try, aku akan share dengan korang game-game yang aku main kat dalam ni. Sebab game-game dia boleh tahan juga best dia. So untuk episod pertama ni aku akan buat game Legend of Kingdom Rush ni lah. So bolehlah korang tengok sama-sama kita main game ni. Aku dah complete dah game ni, tapi aku akan tunjuklah kat korang macam mana game ni, dia punya storyline ke apa. Spoiler alert, siapa yang tak nak spoiler ke apa, nak main sendiri boleh main sendiri, boleh skip video ni, jangan tengok. Siapa nak layan, minat game-game yang macam ni, korang boleh tengok sekarang. So aku akan dengan episod ni tengoklah kita dapat main 1 atau 2 level. Sebab satu level dia macam panjang lah, dia macam satu storyline macam tu. So let's go, kita main sekarang. Let's go. Okay, so macam korang tengok tadi, mula-mula bila Apple Arcade ni kita buka-buka, dia akan keluar arcade tu lah kan. Kemudian dia terus ke game. Sekarang ni adalah interface dia belah depan. Start credit apa semua, Legend of Kingdom Rush lah. Kita start. Okay, so aku punya gameplay dah ada. Aku akan terus main yang aku punya lah. So loading. So gameplay dia kejap lagi korang tengok. Aku akan bagi tahu dulu yang ni adalah select party, achievement dengan arena ni lah. Kalau achievement ni benda-benda yang korang boleh unlock lah, tak ada apa pun, just unlock. Macam dah bunuh 1000 orang, macam tengok yang first tu dia cakap apa, The Legend Begins. Maknanya korang dah first main, korang dapat unlock yang first tu kan. Tu je lah, tak ada apa pun yang special sangat untuk achievement. Untuk perfectionist mungkin nak unlock semua. Lepas tu select party ni, ni adalah karakter yang korang boleh guna lah. Party korang boleh choose 3 hero dalam ni. Tapi masa korang gameplay nanti, korang boleh akan jumpa dengan seorang lah, random daripada geng-geng ni lah. So yang kalau korang tengok dekat sini, yang belah atas ni macam Geralt, Asra, Olosh, Brutsa sampai ke Bravebark ni. Bravebark ni, yang ni adalah hero macam ketua lah. So kalau korang nak choose diorang, korang akan bertukar dengan yang first party ni je. Macam contoh, ni main character dia. Dia akan tukar ni. Tapi kalau yang balance ni macam Ranger, Arcane Wizard, Knight sampai ke Sylvian Elf ni, korang bila ambil, korang boleh equip lagi 2 yang balance tu lah. Macam tu je, simple je. So kalau korang first main game ni, korang karakter yang baru unlock adalah Geralt, Ranger dengan Arcane Wizard. Tu je, 3 karakter. Yang lain-lain adalah random dan korang kena unlock achievement lah untuk unlock karakter ni juga. Aku dah unlock semua dah. Yang main karakter ni pun, yang starter ni pun ok je kalau korang main. Tapi tak apa, kita proceed dulu dengan first storyline. Ni Geralt Great Escape ni. Ini bila korang start main, memang terus ke sini.
Dia tak ada lah map ni lagi. Dia akan terus ke castle ni lah. Dia kayaknya Jared ni nak lari daripada prison lah dalam game ni. Okay, so ni lah dia storyline dia sikit. Korang baca. We march at dawn to stop the invasion. Ni kalau korang perasan ni adalah Astra kalau tak salah. Okay, dia what disebab tu dia Jared tengah dekat prison. Lepas tu Astra ni selamatkan dia untuk yalah nak lawan orang jahat lah. Nak save the world. Okay, lepas tu start kita akan macam ni lah game dia. Aku suka game yang style macam tower defense ataupun turn based punya game. Makna kita akan mula turn kita jalan, lepas tu turn enemy pula. Aku suka game macam tu, so aku tak payah nak rushing sangat kepala otak aku. So kita follow je untuk ni kira macam tutorial lah. Dia suruh tab to end. Alright. Kemudian kita pergilah ikut cara dia. Pergi, lepas tu attack enemy. Kalau yang 3 tu dia shield. Belum lagi dia punya HP. Certain hero dia ada shield, so dia akan tolak shield dulu sebelum HP dia. Tapi benda tu akan berubah lah bila kita jumpa macam wizard. Macam warna merah tu adalah HP lah. Kalau jumpa wizard punya damage dia direct terus ke HP. Dia tak akan lalu ke shield tu lah. Armor shield pula kepada armor dia. So ni adalah map dia. Kalau korang tengok kat sini, ni map dia. Kita dekat sini. So nak gerak ke bawah tu. Map dia simple je untuk tutorial ni. Kat sebelah kanan ni adalah item dia yang kita boleh guna dekat masa map ni je. Bukan masa gameplay tu, masa map ni je yang kita boleh guna. Macam yang gambar roti ni adalah dia punya recover HP lah kalau HP kita kurang. Masa kita berjalan daripada node ni ke node yang kedua ni. So kita boleh juga tengok kita punya karakter dekat situ. Dekat sini dia punya apa tu? Kita punya ability yang kita boleh unlock kemudian selepas naik level. Kemudian kita ada traits kita, apa kelebihan hero tu sendiri. Macam ni ada damage reduction, maknanya apa-apa damage dekat ally yang berdiri dekat area dia boleh dapat tolak 1 damage. Kemudian ada extra armor juga untuk Gerald. Kalau kita tak guna apa-apa skill, kita just terus skip, lepas tu dia dapat tambah 2 armor. Ok, jom kita proceed ke node kedua. Ok, ni apa ni? Dia akan bagi tahu kadang-kadang ada node tu kita tak payah nak lawan. Dia just macam dia macam cerita kat sini, a friend in needs. Lepas tu dia akan bagi kita option sama ada kita nak baling dadu ke force the bar apart. Certain hero dia boleh unlock lah option ni. Ataupun kalau kita ada item macam kita ada ni, ada apa ni yang macam nak korek kunci tu, kita boleh guna option yang kedua ni. Ataupun kalau kita ada key, kita boleh unlock yang ketiga ni lah. So sekarang kita ada Jared boleh nak force je open pagar tu. So kena, bila kena kita dapatlah experience ke. Ni macam ni dapat item. So kita boleh guna item pula. Ok, dapat experience tambah 250. Lepas tu tolak 1 untuk item tu lah. Ok, lepas tu kita dapat recruit apa? New hero. So recruit je lah. Recruit, confirm. Ni dia punya skill. Ok, so jom kita pergi nombor 3. Si korang bosan kan? Aku banyak terlampau detail sangat explain. Sorry, aku tak biasa main game-game sambil bercakap untuk orang. So korang layan je lah.
Pas ni sebab awal-awal kan, so aku explain sikit sebab aku dah main kan. Kalau aku tak main mungkin korang kena nunggu pula aku membaca apa semua. So dekat sini dia explain range attack lah. Macam tadi kita dapat ranger. Ranger boleh range attack macam yang first ni attack biasa, yang second ni poison. Poison ni boleh through apa tu? Armor lah. Kita boleh terus damagekan dia punya HP. So kita boleh attack dekat TNT ni ke, dia akan meletupkan orang keliling dia. Nampak itu ke? Okay. So dekat sini dia ada special skill and cooldown. Ni skill ni macam kalau kita guna kalau kita guna skill ni, maknanya dia akan nampak tu ada 3 kan, macam ada arrow berpusing tu, lepas tu 3, mana 3 round baru kita boleh guna balik lah kita punya skill ni. Dia ada cooldown. So kita guna skill ni, guna kat Gerald sebab enemy mesti attack orang yang lagi dekat daripada dia. Yang ni adalah macam return damage macam tu. So kita kedepankan ranger untuk attack orang ni. Kita pakai poison lah. Tengok. Pakai poison pula. Settle. Simple je. Sebab ni tutorial, so memang senang je. So battle result dia macam ni. Dapat matahari ni maknanya macam Gerald tu happy lah. So kita dah cukup. Kalau tengok dekat bucu kiri atas tu, tu experience kita, experience ops. Kita dah dapat 1, maknanya kita boleh upgrade karakter kita. Kalau nak naik level 2, ni sekarang nak naik level 2, nak naik level 3 kita kena ada 2 ops. Baru kita boleh level up kita punya karakter lah. Okay, so nak naikkan siapa? Untuk awal-awal game ni aku naikkan ranger dulu sebab ranger ada ability untuk kalau korang first baru main, yang ni semua tak unlock lagi tau. Sebab ni korang kena gain experience, lepas tu boleh unlock lah. So aku dah main lama, so aku dah unlock lah semua ni. Kalau tak dia cuma ada yang ni lah, Verdant Defender ni. Tapi skill ni pun bagus. Dia tak semesti skill-skill yang belum unlock tu tak guarantee best. Dia still ikut preference kita lah, cara kita bermain. Aku suka kat anjing ni, tapi yang kedua tu pun aku suka. Sebab kalau yang anjing ni kita boleh control, kita boleh summon anjing dan control dia untuk lawan dengan kita lah, lawan bersama-sama. Macam ni, boleh pilih lah option sneak between the huts ataupun knock the crates over. Kalau aku lebih prefer ambil yang Gerald ni lah, sebab dia ada 2 kotak Gerald, mana kita akan dice 2 dice lah, kita akan baling 2 dice. So dengan tu macam senang sikit nak dapat point. Tapi tengok dua-dua pangkah, terus tolak 1 armor. Itulah masalah kalau kita gambling tu tak semestinya menang. Sebab itulah gambling tu haram kan. Welcome macam tiba-tiba kita terjumpa new character, so boleh recruit lah. Ni adalah main character kita lah untuk tutorial ni. So kita dapat wizard. Wizard ni dia magic. So bila magic kita boleh penetrate armor. Macam ni pun dia bagi enemy yang ada armor, so dia boleh ajar lah untuk tutorial lawan dengan enemy yang ada armor. Poison pun boleh straight to health point. Alright. Okay, so sekarang aku boleh je nak terus guna poison, tapi tak apa, kita guna terus. Boleh terus bunuh je, terus mati je. Kemudian aku akan untuk ranger ni special dia, lepas dia guna skill dia still boleh berjalan nak pergi mana. So aku tak gunalah. Lepas tu kita ada ni wizard punya. Macam ini dia punya attack range dia jauh tapi damage tak kuat.
Kita guna attack biasalah sebab enemy dekat je. Dia terus attack HP dia, nampak 2 tu. Dia punya armor tu macam tak function lah. So aku gerakkan Gerald, aku akan guna return damage ni dekat dia. So bila enemy attack, enemy yang mati. Alright. Kemudian kita akan attack biasalah. Aku tak guna, nampak tak perlu pun nak guna skill yang ke level 2 punya skill yang sama dengan anjing tu. Sebab yelah, enemy tak kuat pun. So kita unlock lagi, kita boleh level up. Level up siapa? Kita level up ni lah, promote wizard. So kita ambil damage ni, damage ada damage apa ni namanya, ice punya damage. So kita boleh freeze kan enemy tu, dia tak boleh gerak. Oh, boleh trade. Ok, nak trade apa? Kita ada duit 110 dekat atas kiri tu. So boleh lah nak beli apa-apa. Macam ni untuk HP, healing potion. Lepas tu bawah ni 10. Yang ni kita tak cukup duit, laser of life. Dan kemudian kita ada bandage. Bandage ni macam kalau kita, karakter kita mati dalam setiap stage tu, dia akan tolak satu HP tu jadi merah. Bila merah tu dia macam crippling lah, cripple wound. So bila dia macam tu, kira kita ada 3 HP je untuk setiap kali main. So cara nak ubat dia, kita kena ada bandage lah untuk ubat. So aku tak ada karakter yang mati, so tak perlulah. Ok, jom lawan boss. Boss untuk level ni, level ni macam senang je. Boleh tak kita no damage dalam level ni? Kita ada bunga api dekat situ. Far enough, our jobs and neck depend on bringing you back. We are not going back. Don't worry, chum. You'll save loot and scarf. Right. You know, since we lost our neck, enough. Put your steel where your mouth is. Alright. So lawan. Masa ni kita boleh guna kita punya tu, kita punya anjing ke. Alright, nampak sama main anjing macam tu je. Lepas tu anjing ni boleh attack. Dia punya armor tinggi, so macam selamat lah daripada kena serang. So jom kita attack bunga api tu. Bunga api tu dia akan bagi macam stun lah dekat enemy. Smite the unholy. So sekarang aku attack lah. Sebab dia dah tak ada armor, so kita boleh attack je lah. Okay, mati. Alright, so sekarang kita pergi. Sampai tak nak attack? Ok, sampai. Tembak. Inilah. Ok. Knowledge is power. Here I come. Ok. No damage. Adakah kita boleh unlock apa-apa achievement? Tak ada damage langsung. Ok, habis untuk level escape dungeon. Escape dungeon ke? Escape prison. Sorry. Korang boleh baca dia punya storyline tu. Simple je game ni. Untuk kalau tutorial ni memang simple lah. Bila korang main nanti memang very kena strategiknya lah. So bila kita habis level, kita boleh naik level hero tu untuk unlock skill-skill baru. Okay, so dah habis yang first level. Kita main je terus level 2 ni. Aku akan pilih karakter yang aku suka lah. Antaranya Brave Bulk ni. Kemudian aku akan pakai
pakai siapa Maybe aku akan pakai karakter lain. Karakter yang jarang aku guna sebab aku nak unlock dia punya skill. So kita pakai Sylvan Off. Kemudian kita akan guna Dark Knight lah. Harap-harap aku tak kalah lah. Sebab selalu bila guna karakter yang kita tak biasa nak guna ni, potensi untuk kalah tu memang senang. Okay. Ni adalah level Orc. Kita akan lawan Orc. Korang boleh baca story dia. Get out of my sight. Okay, begin. So ni map dia. Kalau storyline dia memang banyak sikit lah note dia. Tapi tak apa, kita main laju-laju. Kalau korang nak tahu, specialnya kalau kita main Ironhide punya game ni, kalau dekat sini kita boleh cari benda-benda yang kita boleh picit. Macam contoh ni, kita nampak ada kambing ni kan. Kalau kita tekan dia banyak kali, nampak meletup kambing. Tu best tu. Tapi kadang-kadang kita boleh jumpa boleh unlock karakter. Bukan karakter, apa ni, macam side quest lah. Side quest ke orang panggil? Ni nampak ni. Berapa ni? Tekan. Dia lari. Tiba find the elusive jumping bear. Benda-benda macam tu lah, macam achievement lah kita boleh unlock. So tak ada apa dah. Jom kita teruskan dengan kita punya storyline. Untuk first level kita main ni lah. Kita ikut atas hari ni. Alright. Dah 23 minit. Okay, aku cuba habiskan ni untuk kali ni. Ball Gang. Aku tak suka dia ni sebab dia punya range berjalan dia jauh. So dia senang untuk attack kita. Lepas tu dia orang pula ramai. Alright. Macam tu je terus sampai ke depan. So kita pergi sini dulu. Attack. Tapi HP dia orang rendah je. HP dia orang rendah, so senang kita nak attack. Aku suka pakai Brave Bark ni sebab dia punya attack, dia punya HP tinggi. Lepas tu attack dia area damage. So kalau kita attack ni semua kena. So aku akan attack sini lah. Lepas tu knockback pula. Tu bagus dia. So aku akan guna. Untuk Dark Knight ni, dia punya armor dia tinggi. Kalau korang tengok armor dia, nampak tu ada berapa bar tu, ada 7 bar. HP dia rendah je. So dia sangat tak sesuai lah untuk lawan dengan mage. Sebab mage kan direct attack kan. So stay dulu. Lepas tu dia punya traits dia untuk Dark Knight ni, dia ada return damage lah. So nice lah. Alright. So sekarang kita attack ni. Okay. Elf ni pun boleh bergerak selepas kita attack enemy. So sekarang jom kita attack dia ni. Kemudian Dark Knight punya kita ada attack biasa dengan ni, apa ni, Rupture. Rupture ni ada bleeding damage. So macam ni HP rendah je yang biasa ni. So tak ada lah bleeding, dia terus mati je lah. Okay, to the second node. Second node ni nampak ada tanda soal. So bila tanda soal ni, aduh tak ada. Keep going. Bila tanda soal ni, kita kena pilih option apa kita nak buat. Macam ni, attack the orc. Lepas tu sneak closer and observe them, let them be. Mana satu.
So kalau let them be ni macam kita skip lah level ni. So ada potensi untuk karakter kita macam rasa down. So dia mungkin dapat muka sedih tu. Bila muka sedih, ikon muka sedih tu kita tak boleh nak jalan dan attack. Kita boleh pilih satu je bila kita punya. So nak tak nak, jomlah kita pilih attack the orc. So dapat 20 coin kat situ. So kita pergi atas. So kita boleh main dice dekat atas. Kenapa ni? Oh, ambush kita kena ambush. Inilah yang attack tadi, note tadi. Alright. I am Roots. So aku gerak je ke belakang lah. Kenapa aku gerak ke belakang? Ni strategi tau. I shall not fear. Sebab ada enemy yang dia punya range jalan dia tak jauh. Macam 2 step je, 2 petak je. Macam ni lah. Nampak 2 petak dia ada jalan. So macam enemy-enemy yang laju ni akan pergi ke depan dulu lah. So kita boleh settlekan dia orang dulu. Lepas tu baru kita settlekan yang kuat-kuat dekat belakang tu. So sekarang jom kita bunuh yang ni. Masalah aku punya team kali ni, aku tak bawa range tau. Macam Elf ni dia ada range tapi dia satu apa tu namanya? Satu skill je yang range, yang lain semua melee. So macam slack juga I could shoot you in the dark. Oh, tak sampai. Okay. Mati satu. Nampak. Dia direct terus damage. Tu yang masalah. Aku rasa macam settle awal je ni. Sorry lah kalau macam kurang menarik sikit segmen kali ni. Sebab aku pun macam tak tahu sangat nak bercakap macam mana. Korang layan macam je. Mungkin dah lama-lama nanti dah biasa nak bercakap. Senang sikit kan. Alright. So kita pergi ke sini lah. Sini. Pastikan attack enemy yang low health tu. Biar enemy semakin sikit lah. Jangan fokus kat enemy yang HP banyak. Macam ni kita bunuh dulu wizard tu. Sebab dia ada skill untuk heal geng-geng dia. So kita pergi sini. Attack ni. Alright. Nampak tu ada berdarah kat dia. Tu bleeding lah tu. So setiap kali turn dia, dia akan damage. Nampak gaya macam aku kalah je, tak main. 1, 2, 3. Satu dah mati, Brave Buck dah mati sebab aku bawa dia ke depan. Dia kena damage banyak sangat. So harap-harap selamat lah level ni. Alright. Saya selamat lagi kot level ni. Damage dia sakit. Sakit. Sempat tak ni nak bunuh ni?
Macam mati juga je kita punya Dark Knight ni. Oh no. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Alamak, tak mati. Oh, nasib baik boleh lari. Oh, lagi. Selamat guys, selamat. I shall not fear. Alright, menang untuk stage ni. Selamat kita. Kalau tak habis awal video ni. Alright. Nampak tu, tolak dia punya love tu tolak, maknanya HP kita akan merah sekejap lagi. Nampak tu merah. Bila merah ni kita perlukan bandage tadi untuk recover balik lah. Bagi HP bagi kita punya tu penuh. So dekat sini aku dah boleh upgrade satu hero aku. Macam biasalah aku akan upgrade Brave Buck sebab dia ada satu skill yang best. Root Spike ni memang sangat-sangat best lah. Sebab dia range, lepas tu dia akan attack 7 petak keliling. So untung lah kat situ. Damage tinggi, 7 sekali kena. Memang kalau enemies duduk setempat kat situ memang kena lah. Alright, cun. Semua naik 1 HP. Alright, recover 1 HP. Talk to traveler. Okay, ada orang join. Siapa ni? Barbarian. Alamak, kenapalah yang apa bukan range. Barbarian ni pun macam aku kurang suka lah sebab dia bukan range. Bila dalam game macam ni, range adalah best lah. Cumanya range ni dia senang nak kena HP dia rendah. So nak mati tu senang lah. Kalau korang nak tahu, kadang-kadang dalam map ni ada benda yang kita boleh gunakan untuk tolong kita. Contohnya macam pokok merah ni, macam bunga rose ni, pokok makan orang tu. Kita boleh macam enemy datang dekat dengan dia ataupun kita sendiri datang dekat dia. Bila sampai turn dia akan attack kita. So cara nak guna dia, korang stay dekat belakang pokok tu. Bila korang stay dekat belakang pokok tu, enemy akan datang dekat kita lah. Akan datang dekat area kita. So dekat dengan area pokok tu, bila datang dekat pokok tu, dia orang akan terkena damage lah, kena attack. So tak apa, kita pergi dulu ke area belakang pokok tu. Tengok kejap lagi yang kecil tu akan kena attack lah dengan pokok. So aku akan pergi atas ni untuk yang ni. Aku akan guna skill yang aku suka dah, nampak? Dia area damage. So kita guna yang ni. Bam. Nampak lah? Tinggi gila kot attack dia. Tapi masalah lepas kita guna skill tu, kita macam tak boleh berjalan. Kita kena stay dekat situ 2 pusingan. Tu masalah dia. Tapi tak apa, sebab enemy akan datang kat kita, kita boleh attack juga. Tak ada masalah pun. Alright. I shall not fear. So sekarang aku akan pergi sini. Aku nak tunjuk korang yang pokok tu boleh attack. Nampak tu? Tu function pokok tu. So bila dia attack, untung lah kita dah macam ada pembantu kat situ kan. So kita tak boleh jalan sekarang. So kita boleh attack je. Tapi tak apa, sebab Brave Buck ni traits dia, kalau dia dalam keadaan tak boleh jalan tu, damage dia naik. Tu untung dia. Alright. Nampak? Barbarian tu macam tak function je. Sebab melee dah banyak. So bila sampai turn dia macam tak boleh jalan. Sampai tahap tu je lah. Alright. So kita dah boleh jalan, tapi still out of range. So stay je lah. So kerja ni lah.
kerja siapa ni? Kita punya Dark Knight. Let's fight. Dan diakhiri dengan I shall not fear. Elf. Bam. Settle. Alright. Sekarang ni hujan kat rumah aku. Aku harap tak kuat sangat bunyi dekat dalam ni. So ada berapa note lagi tu? Okay. Alah, aku lupa nak upgrade. Boleh. Selamat lagi. Oh no, pangkah. Apa? Kita nampak. Aku kena ni, yang muka sedih ni, exhausted. Exhausted ni pun kena pakai energy potion untuk hilangkan. Exhausted ni sangat-sangat tak best. Aku akan guna terus. Sebab dia akan buat korang kena pilih. Setiap kali turn korang boleh attack sahaja ataupun jalan sahaja. Tu masalah dia. So kita upgrade Silver F ni dulu. Sebab dia ada skill best yang ni. Yang ni skill range juga. So aku perlukan skill range lebih sikit. Tapi aku punya Dark Knight dalam bahaya sebab tinggal 1 HP je. So harap-harap tak mati lah. He is bigger than us. Alright. Fight us anyway. Okay, ada berapa orang ni? 4 orang je. Tak ada hair. Tak ada hair. Pergi sini lah. Guna skill ni. Kita attack sikit. Selagi boleh attack, pastikan korang attack lah dalam setiap stage. Dalam setiap turn korang. Sebabnya yelah, kita nak enemy mati lah. Kan nak biar dia orang hidup, nanti kita yang game over. Right. So settle dulu yang sekor tu. So aku akan gerak Barbarian kat sini. So enemy tak akan attack Dark Knight aku. So tak boleh jalan. Aku tak boleh jalan mana-mana sebab aku tengah immobilize. So aku boleh skip je. Bila skip dia akan tambah 2 armor untuk Brave Buck. Okay. So sekarang aku akan guna skill ni. Aku jalan dulu. Jalan dulu sampai sini. So aku guna skill ni. Skill ni dia akan arrow random hex kat bawah tu. So enemy yang kena, nasib lah. Kadang kena, kadang tak kena. Macam tadi kena 3 sekali kan. So nice lah. Alright. So ni tinggi lagi lah HP. Don't run. Mampui. Oh no, Barbarian ni lembik betul lah. Stress aku. Alright. Di sini. Okay. Brave Buck kita pergi ke sini. Kita guna skill ni. Bam. Alright. Mati tak? Kena tak? 2 kali. Shoot. Settle level. Alright. Naik level belum? Naik level 1 kan?
Okay, kita unlock. Ni skill apa? Melee je. Alright, kita guna yang ni lah. Sebab dia bagi return damage plus 3. Okay, cun. Kan? Alright. Let's go. Try to come party. Okay, cun. Okay. So, korang nantikan giveaway aku. Daripada minggu lepas lagi aku duk cakap giveaway, tapi tak bagi-bagi. Aku tak plan lagi nak bagi bila, tapi nantikanlah. Hadiah-hadiah insya-Allah menarik lah, aku rasa. Menarik dan banyak. I shall not fear. Yang sini. Oh, tak sampai. Kena. Alah, kena satu je. Tu pun kena armor dia. Batter up. Sampai tak? Oh, cun, sampai. Mati seekor. Alright. Let's fight. Barbarian relax lah. HP pun tak ada. Okey, sekarang ten. Bunuh dulu yang kecil ni. Tarik loot belakang. Brave Bard tu macam tak lama lah tu. Baik recover 3 HP. 5. Okey, boleh. Attack ni. Mati seekor. Don't run. Alright. Siapa lagi? My turn. Alah, saya tak function je. Brave Bard mati. I could shoot you with a gun. Ash, aduh, salah tekan. Matilah macam ni. Alah, tinggal 3 orang je. Barbarian tu macam tak function je. Let's fight. Aduh. Siapa? Satu. I shall not fear. Tak mati pula. Don't run. Tak mati pula dah. My turn. Alright. Boleh selamat gini. Selamat. Di sini. Attack yang ni. Boom. Okay, Barbarian. Please do some function. Let's fight. Aduh. Melee damage je. Nasib baik si Utulian Aure. Dark Knight ni dia punya armor tinggi. Okay, cun. Menang. Okay, next. Nak upgrade ke Barbarian ni? Macam tak function ni.
Muat lah HP dia rendah. Sian dia. Okay. Berserker might! Nak pergi mana? Pergi atas ni ke nak pergi bawah? Pergi bawah lah. Nanti kita dapat 2 option node. Okay. Cun. Teruk juga HP Bravebark ni. Kena tak dia kat belakang lah. Kau tak dia mati pula. Alright. Level ni aku tak pernah pergi. Aku tak suka anjing. Bila anjing ni dia punya range jalan dia jauh. So kita stay biar enemy datang kat kita. Nampak jauh kan? Sampai luar lah. So aku akan pergikan Dark Knight. Kita guna shield ni, return damage plus 3. Bravebark boleh guna range. The wrong tree. Alright. I shall not. Dia ni HP berapa? 3. B3 kita guna ni lah. Attack biasa. Bang. Fuh. Don't run. Okay. Ini ni. Pam. B. Tu dia punya trait untuk Barbarian. Bila dia kadang-kadang bila dia kena attack dia akan berserk. Bila berserk kita kena guna dia kena attack orang. Kalau tak dia akan stun. Okay. So kita di sini. Pam. Alright, Bravebark tak boleh jalan. Bravebark ni untung dia bila dia tengah apa tu? HP rendah, dia akan boleh recover dia punya HP balik. Bila HP dia separuh daripada yang HP penuh lah. Dark Knight dalam Dark Knight pula. Dark Knight lah kan. Dalam bahaya. Attack biasa je. Boom. Mati. 8 damage. Sekarang nak serang siapa? Serang yang ni. Boom. Mati. Bravebark. Go go go. Boom, mati. Alright, 3 HP, tak ada hal, menang. Alright, cun. Sekarang dah berapa minit dah? 50 minit Okay, dah nak last level lah. Lawan boss. Kita pergi ke... Kita nak upgrade siapa? Kita upgrade Elven ni lah. Sylvan Elf. Sebab dia punya ni boleh range. So kita pergi ke bawah lah. Allah, kena ambush. Ambush pula. Ambush. Depan belakang pula tu. Ayo yo yo. Okay. Belah Dark Knight tak ada hal. Kita boleh ni je. Shoot you in the dark.
Guna ni je lah. Mati. Satu mati. Tak naik, kita guna ni je lah. Sebab anjing ni tak ada attack terus ke health. Dia akan attack armor dulu. So kita pergi sini. Attack ni attack biasa je. Cun. Brave Bark. Brave Bark. Go for range. Alright Cun. Tak ada hal lah. Senangnya. Tinggi juga lah. 5 damage. Return. Mati. Yang tu kita tinggal je. Tak ada halnya. Dia ada return damage. Alah, kena satu je. Pam. Mati. Okey. Sekarang tak payah jalan. Okey. Settle. Bagus juga sebenarnya kalau kena ambush ni, sebab kita dah akan dapat experience. So kita boleh level up kita punya party. Alright. So pergi ke sini. Tengok option apa ada. Prayer of Light, Prayer of Wisdom, Prayer of Life, Prayer of Vigor. Life lah, sebab HP tak. Wisdom lah, Wisdom. Alright. Kita dapat satu. Ya. Loh, tak cukup apa-apa. Kita guna 10 untuk rest. Lepas tu kita ada crippling. Kita guna dekat ni lah. Alright. Apa lagi? Siapa lagi tak ada lah. Okay, last boss. Lama juga video ni. Continue to battle. Okay, inilah boss dia. Korang nak tengok? The adventurers are coming. That can go unpunished. Boss dia. Dia boleh guna lightning ni kat situ. Thunder. Macam kebetulan pula. Dan guru kan. Okay. Attack. Calculate, you made it. You shall not pass. Come down and face us. Ha! Alright. Clan demands blood and Krumthar. Alright. First kali kita just lawan anak buah dia je. Cumanya bila lawan anak buah ni, dia menyakitkan kita. So kita lari dulu. Tu dalam masa yang sama, Krumthar ni dia tolong sekali anak buah dia. Dia akan buat apa tu namanya, dia akan buat tanda tu, Thunderbolt. So kita tak nak kena lari lah daripada sini. So hero yang sesuai untuk level ni sebenarnya adalah hero range untuk attack semua geng-geng dia ni, anak-anak buah dia. Tapi sebab aku nak naikkan level hero, aku terpaksa lah guna. So aku lari sini, guna return damage. Alright. Turn siapa? Okay, tak lepas nak keluar ikut depan. So kita pergi belakang je. Jadi non-function hero. Okay, turn ni kita settlekan Archer ni
Menyusahkan. Bam. Settle. Loh, tak mati lagi. Shoot you in the dark. Nampaknya kita perlu bantuan kita punya elf. Harap-harap kena. Yes, kena. Ngam. Thunderbolt. Boom. 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 Okay. Semua nak attack Brave Bulk. Oh, shoot. Uish, macam settle awal ni. Macam settle awal je. Aduh. Brave Bulk mati pula. Let's fight. Barbarian macam tak ada function. I shall not fear. Aduh. Oh, settle 2. Nice. Thunderbolt. Boom. 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 Tapi lagi susah bila dia lawan Ngang. Bila dia masuk, dia bawa juga geng lagi. Kita bukan lawan dia seorang je. Tu yang menyakitkan hati. Aduh yai. Okay, stay sini. Kau pergi atas. Kasih mati. Ya. Okay. Okay, sekarang yang ni di sini guna range dia boleh terus penetrate armor. Harap-harap mati. Ya, mati. Thunderbolt. Bang. 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 Alright. Sekali lagi. Kita attack biasa je. Tak payah guna lagi armor tu. Kejap lagi nak lawan dengan boss. Let's fight. Ini macam biasa, tak ada function. Stun pula tu. I Aduh. shall not fear. Alright. Attack. Okay, settle semua. Sekarang boss masuk. Apa nama dia? Krumta. Krumta masuk. It's time to call. It's time to do. Alright. Yang warna merah tu tadi tu main enemy lah, enemy yang betul-betul enemy lah. Macam orc ni dia digunakan lah untuk jatuhkan kita kan. Biasa tu. Selalu orang low level memang selalu digunakan. So kita guna ni. Return damage. Kemudian yang ni boleh terus attack je. Sini selamat. Selamat. Yang ni kira anak buah lagi lah. Yang ketua dia banyak mata. Macam Medusa ni tu. Tapi bukan kuasa dia, bukan Medusa pun. Tak ada function. Betul lah Barbarian. Kenapalah bagi Barbarian. Pergi belakang dulu. Sebab orang jahat range. Don't run. Ini pun di belakang nyuruk. Awak je, tinggal awak je. Awak jalan sini lah. Awak jalan sini. Kita guna ni. Tolong kena banyak sikit. 1 2 3. Oh, cun. Cun 3 kali hits. Berapa damage dah? 12 damage rasanya tadi. 4 dan 3 lah. Betul lah 12 damage. Abomination, I choose you. Macam Pokemon lah. Yang ni tinggi sikit.
Dia punya HP, armor, damage. Tapi dia slow lah, 2 step je dia boleh jalan. Alright. So sekarang tak sampai juga. So kita lari belakang. Sebab yang merah ni dia range attack. So aku tak nak kena attack. Sebab nanti takut mati terus Dark Knight aku. I could shoot you in the dark. Alright. Kita go. Boleh terus attack lah. Bagi dia mati dulu. Cun. Risau tak kadang-kadang kena 3 damage kan. Bila dia 3 damage dia boleh bertukar jadi yang macam sotong ni. Tu yang risau tu. Bila macam dia 4 HP, kalau 3 damage dia tinggal 1 HP. Bila yang merah ni dia jadi 1 HP, dia akan bertukar. Tu yang tak best tu. Bila bertukar kuat pula tu. Dark Knight, Barbarian. Okey. Kita lari ke belakang. Guna skill ni. Sekali lagi. 3 kali hit. 1 hit je. Aduh. Thunderbolt. Aku tak sure ada sound getak ni. Ada sound lah. Aduh, dia panggil orang lagi. Ramai pula tu. Kita ni HP nya macam ikan dah ni. Cun. Pergi duduk kat situ. Barulah ada function Barbarian. Okay, kita attack ni dulu. Pam. Ya, lari dah. Kasih mati terus. Settle. Barbarian yang tak ada function menamatkan serangan. Okay, so kita bolehlah tengok ending dia. Kumta has just begun. Menang. Alright, victory. Cun. Dapat skill baru. Cun. Alright. So bila dapat skill kita pergi kat sini, dia akan unlock lah skill dia yang mana belum unlock lagi. Alright. Untuk achievement tadi kita dapat achievement apa tadi? Mana yang kilat-kilat? Ni Gumberry Juice Galore. Alright. So tu je. Sampai sini saja video kita hari ni. So kalau korang suka dengan main-main game macam ni, korang bolehlah stay tune untuk next video. Mungkin aku buat next video untuk next level. Ada 3 level lagi untuk game ni. 3 level lagi adalah level yang lagi atas lah, yang lagi susah, lagi mencabar lah. Mungkin satu level tu aku buat satu video je. Sebab untuk yang kali ni pun macam terlampau panjang sangat, sampai sejam aku tengok kat situ. So aku akan buat satu level je. Atau mungkin aku nak ubah mood sikit, kita main game lain ke, kan. Tapi daripada Apple Arcade punya game lah. Sebab aku nak try dulu 3 bulan best ke tak, berbaloi tak untuk kita subscribe game-game dia. Game-game dia tak banyak sangat nak banding dengan yang free game yang kita boleh download macam biasa. Tapi berbaloi lah sebab tak ada iklan satu. Lepas tu game dia best. Game dia memang full game lah. Maybe aku nak main Fantasian daripada Square Enix. Aku memang favourite lah. Square Enix punya game adalah aku punya salah satu favourite. So sampai sini je untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan, next video dalam Gaming Bond Gaming, Bond and Games. Nantilah, aku tak decide lagi. Korang rasa apa yang sesuai untuk nama segmen ni? Korang komen kat bawah apa nama segmen yang sesuai. Pastikan ada nama Bond tu. Okay, jadi jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk like video ni, komen dengan geng-geng korang.
Korang nak tengok game apa lagi, komen juga kat bawah. Game apa lagi korang rasa best untuk dimainkan. Dan jangan lupa untuk share pula. Jangan lupa untuk subscribe. Okay, jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.